Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang tercinta, walau di mana saja berada. Apa khabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. InsyaAllah semuanya anak-anak Mak Jah di luar sana. Mak Jah sentiasa menyayangi anak-anak, cucu-cucu di luar sana. Walaupun kita tak pernah berjumpa, tak pernah bersua, tetapi Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, supaya sihat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ya anak-anak, tapi apa pun yang paling penting dalam hidup kita anak-anak adalah redha Allah. Mak Jah teringat dulu Mak Jah pernah berlakon satu drama episod Dunia Baru. Mak Jah selalu menyebut perkataan keberkatan, kaf baro, kaf alif tanun. Jadi apa pun yang paling penting kita, itulah yang paling penting kita. Semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah, supaya Allah sentiasa menyayangi kita, melindungi kita. Ya anak-anak. Jadi minggu ini seperti biasa, kalau tengok Mak Jah aja, anak-anak dah tahu dah mesti cerita-cerita misteri. Memang betul anak-anak, tak salah lagi. Memang Mak Jah ni memang suka cerita misteri. Jadi pada minggu ini sebenarnya banyak kan anak-anak cerita misteri, cerita seram, takut, hantu, banyak memang tak tercerita orang kata. Tapi pada minggu ini Mak Jah ingin berkongsi cerita dengan anak-anak mengenai sekolah asrama penuh. Kalau cerita hantu dekat asrama ni memang banyak tau. Memang tak terkata banyaknya orang kata. Tapi yang paling popular, anak-anak ingat tak kisah Makcik Karipap? Itu pun ceritanya di asrama juga. Mak Jah dulu pernah berlakon cerita Makcik Karipap. Dia berlaku di asrama. Katanya malam-malam dia jual karipap malam-malam. Tapi ada satu juga yang paling popular tahu anak-anak. Dia cerita mengenai pelajar-pelajar ni kan. Pelajar-pelajar ni bila dia orang nak peksa kan, dia orang kena belajar lah, berkumpulan dekat bilik belajar tu lah kan. 2-3 orang, 4-5 orang malam-malam. Sebab apa? Dia orang nak exam. Jadi sambil dia orang belajar tu pun dia orang ulang kaji pelajaran. Jadi ini famous tau cerita ni anak-anak. Jadi dia kata apabila kejadian ni berlaku, kita tak tahulah kebenaran dia macam mana, tetapi dia kata budak perempuan ni, dia selalu yang berlaku ketakutan ni budak perempuan, tapi lelaki pun ada. Budak-budak yang belajar ni, bila kadang-kadang tu diorang belajar, jadi bila ulang kaji tu kawan-kawan semua dah balik kan. Jadi tinggal seorang. Dia pun tak sedar dia tinggal seorang. Jadi dia pun belajar ulang kaji, dia tengok ada kawan dia kat depan. Jadi aku
tak payah balik lagi lah, ada kawan kat depan kan. Tapi kebetulan pensel ke pen dia jatuh. Dia pun pergi ambil lah kat bawah kan. Biasalah kalau jatuh mestilah kita ambil kan anak-anak. Jadi bila dia ambil, dia nampak kawan dia tu tak ada kaki anak-anak. Anak-anak bayangkanlah, dia duduk macam Mak Jah ni, tapi bila kita tunduk ke bawah, kaki tak ada. Sah-sahlah bukan manusia kan anak-anak. Jadi apabila budak yang ambil pen tadi, dia dah tahu dah yang itu hantu. Lepas tu dia pandang. Dia pandang, lepas tu yang hantu tu cakap apa? Dah tahu kan, itu dialog dia anak-anak. Cerita ni popular. Memang Mak Jah selalu dengar dari anak buah Mak Jah cerita yang Mak Jah ceritakan ni. Tetapi yang ini ada kelainan sikit yang Mak Jah nak ceritakan dengan anak-anak. Ini mengenai pelajar lelaki. Ini yang Mak Jah nak cerita. Sebab apa? Dia menarik minat Mak Jah untuk bercerita dengan anak-anak. Sebab dia ada kelainan. Budak lelaki ni, dia ni biasalah seronok lah kan. Dia dapat masuk asrama penuh lagi anak-anak. Asrama tu dekat mana? Di utara tanah air. Dia kata, dia pun tak sebut di mana, tapi ialah banyaklah asrama di utara tanah air ya. Jadi dia kata seronok lah. Siapa tak seronok dapat masuk asrama kan? Dia pun masuklah. Dia ni pelajar barulah, baru masuk kan. Jadi dia kata bila dia masuk asrama tu, dia dapat ramai kawan-kawan. Jadi senior dekat situ banyaklah bercerita dengan dia. Dia dekat asrama ni, dia kata ada satu bangunan tu dia dah dikosongkan. Dia dikosongkan, mungkin dia orang dah buat yang baru kan. Jadi yang tu kosong. Jadi dia kata asrama yang kosong tu, bangunan yang kosong tu, pelajar-pelajar senior bercerita dengan budak ni lah. Dia kata jangan pergi tempat tu, bangunan tu yang kosong, yang dah lama tak pakai tu. Tempat tu keras, tempat tu berhantu, dia orang kata kan. Tempat tu macam-macam student tu pernah jumpa. Ada yang jumpa kelibat, perempuan apa semua kan. Lepas tu ada yang dengar bunyi macam-macam dekat bangunan tu. Bangunan tu dia macam seram jugalah kan anak-anak. Biasalah kan, kalau bangunan tu lama orang tak duduk, jadi adalah benda lain yang duduk. Itulah menurut kata senior tu macam tu lah. Dia kata mungkin bangunan tu sebab dah lama tak ada orang duduk kan, jadi sebab itulah berhantu. Tetapi pelajar baru ni dia tak nak percaya. Pasal apa? Dia tak nak mengganggu mood dia tahu. Dia macam buat tak tahu je lah, alah. Dia kata ini semua saja helah pelajar-pelajar senior tu. Dalam hati dia ingat macam tu, supaya tak nak bagi aku pergi dekat-dekat sana, main kat sana. Alah, ini mungkin cakap-cakap kosong je. Dia rasa macam tu. Dia nak positifkan diri dia, ataupun dia kata dia malas nak layan lah. Sebab apa? Kalau dia layan, nanti dia lagi takut. Jadi dia pun dia pun kuatkan semangat dia. Lantaklah dia kata, dia rumus tu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia pun dah seronok lah kan. Dia pun dapatlah dia tinggal di bangunan yang baru ni lah. Yang lama tu memang tak ada orang tinggal. Okey, nak jadikan cerita anak-anak, satu hari ni, cerita dia bermula di sinilah. Orang kata plot twist dia. Apabila bangunan yang budak ni tinggal
tengah buat dia buat renovation ke bukan renovation, adalah benda sikit penyelenggaraan. Adalah buat mungkin ada benda yang dia orang nak betulkan, renovate sikit-sikit sebanyaklah. Jadinya diorang ni, beberapa pelajar ni terpaksa dipindahkan ke bangunan yang lama. Jadi budak ni sudah berdebar-debar lah anak-anak kan, sebab dia tahu nanti dia nak kena duduk dekat bangunan yang lama. Buat sementara waktu lah, sehingga renovation tu dah orang kata dah elok balik kan. Jadi dia orang pun terpaksalah pindah buat sementara waktu ke bangunan yang lama tu. Jadi dia orang pun disuruh untuk membersihkan bangunan tu lah. Jadi dia orang pun gotong royong lah kan, bersihkan bangunan yang lama tu. Tapi budak ni cakap, masa dia bersihkan semua, hati dia dah mula berdebar-debar. Dia kata tak tahulah, dia kata perasaan dia dah tak sedap hati dah. Hati dah berdebar-debar. Mungkin juga dia kata sebabkan cerita daripada senior-senior ni membuatkan dia dah mula dubdap kan. Tapi tak apalah, dia pun bersihkan apa yang patut, longkang lah sekitar kawasan tu, sawang-sawang, debu-debu apa semua dia bersihkan. Jadi dia kata dia ni ditempatkan dekat satu bilik ni dengan maknanya 3 orang lah. Maknanya dia dengan 2 orang kawan dia lagi satu bilik. Dia kata bilik ni, dia kata adalah katil yang yang 2 tingkat tu. Dia ada 2 katil 2 tingkat. Maknanya kan sini dengan sini, kita panggil apa, double decker kan. Ada atas ada bawah. Jadi dia kata bila masuk ke bilik tu dia dia nak belah atas. Dia nak belah atas sebelah kiri. Dia kata kiri bilik tu lah. And then kawan dia sebelah bawah. Yang kawan lagi satu atas. Maknanya bawah yang sebelah kanan ni tak ada orang. Tak adalah, sebab dia orang 3 orang je dalam bilik kan. Jadi dia kata dia pun bermalam lah di situ. Jadi dia kata malam yang pertama dia orang tinggal ni, dia orang resah tak boleh tidur. Kerana apa anak-anak? Kerana kipas tak berfungsi. Maklumlah bangunan tu dah lama tinggal, jadi kipas tu dia tak function, dia tak berfungsi. Jadi dia kata panas. Dia kata memang panas lah. Lepas tu dia pun diam tak diam, dia kata dia dengan kawan-kawan dia tadi lepas berborak apa semua, dia orang mungkin penat kan, sebab dah bersihkan kawasan semua, dia tertidur. Dia kata tertidur anak-anak. Budak ni dia terbangun. Mungkin ialah sebab cuaca panas, kipas tak berfungsi. Dia terbangun pada pukul 1 pagi. Anak-anak bayangkan orang lain semua tidur, dia terbangun pada pukul 1 pagi. Bila dia terbangun, dia kata dia memang hati dah berdebar-debar lah, sebab dia terbangun pukul 1 pagi. Duduk hati dia. Dalam masa dia macam tak boleh tidur tu, dia kata bulu rumah semua dah naik. Yelah, dia teringat cerita senior tu kan. Bulu rumah dia dah naik. Apa dia dengar anak-anak? Dia dengar suara perempuan menyanyi Menyanyi di mana? Di bawah. Bulu rumah Mak Jah dah naik ni. Di bawah tempat yang belah kanan tadi kan, yang Mak Jah kata kawan dia tidur belah atas, bawah tak ada orang. Di bawah tempat kawan dia tidur ni, dia dengar perempuan menyanyi. Bukan menyanyi aja anak-anak, menari sekali. Ulit mayang di ulit dengan jari. Lebih kurang macam itulah anak-anak.
kan. Lagu dia, lagu lama-lama tu kan. Dia menggigil anak-anak punya takut kan. Dia takut sangat, dia kata menggigil macam tu lah, ya Allah. Apa nak buat ni? Dia pun baca ayat-ayat suci Al-Quran. Apa saja terlintas dalam kepala dia, ayat Quran yang dia tahu, dia baca. Sambil tu dia tarik selimut dia kata, dia selubung. Dia baca ayat tu, dia baca. Perempuan tu menyanyi lagi, menyanyi sambil menari anak-anak. Lepas tu dia terasa orang cuit dia. Boom. Dia terkejut anak-anak. Dia terkejut, tahu siapa? Kawan dia mengejutkan dia. Oi, kenapa ni? Kawan dia kata. Dia menggigil anak-anak. Bayangkan dia punya takut sampai ke berpeluh-peluh. Lepas tu kawan dia buka lampu. Kawan dia kata, oi, kau tak boleh tidur ke? Kawan dia kata, aku tak boleh tidur. Dia kata. Lepas tu kawan dia cakap apa? Aku pun tak boleh tidur. Kenapa? Aku dengar suara perempuan menyanyi. Dia kata, rupanya yang kawan dia dekat bawah tadi pun dengar. Mau ilah dekat-dekat ke anak-anak. Dia dengar bukan budak tu seorang aja. Lepas tu budak tu cakap, dia cakap dekat kawan dia, dahlah dia menyanyi, menari. Muka dia kata sangat menakutkan anak-anak. Muka dia bila dia pandang sambil dia menyanyi tu, mata dia sangat menakutkan. Dia kata mana dia tak takut, itu yang dia berselubung anak-anak. Dia punya menggigil sampaikan memang berpeluh-peluh. Lepas tu dia orang pun tak boleh buat apa. Dia orang takut. Bila dia orang dah pasal lampu ni, dia orang pun ambil keputusan keluar daripada bilik itu anak-anak. Dia keluar, dia pergi tompang dekat bilik kawan dia. Jadi dia orang pun pergi malam tu tidur beramai-ramai tompang bilik kawan dia orang. Dia orang punya menggigil anak-anak. Anak-anak bayangkan 3 orang pelajar ni demam seminggu anak-anak. Memang dia orang kata memang kau kena kacau lah kan. Lepas tu bila diorang ni demam, meracau apa semua seminggu, terpaksalah pula warden tu panggil ustaz pulihkan balik semangat budak 3 orang ni anak-anak. Macam itulah gangguan yang sangat menakutkan yang diorang alami. Jadi budak ni cakap, dia kata memang betul lah apa yang senior dia cakap. Memang ada dengar suara orang, kelibat perempuan, lalu lalang apa semua memang betul. Bukannya tak betul. Mula dia ingatkan omong kosong. Ingatkan saja rumors, saja nak menakutkan dia. Rupanya memang betul bangunan tu berhantu. Itulah dia, itu kisah budak ni. Tapi anak buah Mak Jah, dia pernah juga duduk asrama, tapi tak lama sangat lah. Sebab apa, bila setahun ke 2 tahun macam tu. Lepas tu bila ibunya dah pindah ke dah dekat tempat sekolah dia tu, dia tak duduk asrama lagi. Dia kata macam-macam cerita dia dengar dekat asrama. Yang paling menakutkan, dia kata kawan dia ni pernah kena pergi bilik air kan. Biasalah kan, ada setengah orang tu dia kalau sebelum tidur dia mesti basuh muka, ada yang pergi mandi kan, ada yang memang gosok gigi. Kawan dia pernah kena, dia kata pergi bilik air. Dia pergi seorang. Dia pergi bilik air, dia gosok gigi anak-anak. Biasalah nak tidur kita kena gosok gigi kan. Dia gosok gigi, dia nampak, dia kata adalah kawan sebelah ni tengah gosok gigi. Biasalah cermin tu besar kan, kita nampak okeylah ada geng kan. Dia gosok gigi, gosok. Dia tengok kawan di sebelah ni ada juga yang tengah gosok gigi. Geng lah ni. Tetapi anak-anak, dia tadi tengah gosok gigi, dia tengok kenapa orang ni pelik sangat gosok gigi ni. Dia gosok gigi dia sambil kuat, sambil berdarah-darah, gigi tu menitik-nitik anak-anak. Dia kan gosok, berdarah ni, darah keluar banyak ni.
darah. Dia dah takut dah, ini bukan manusia. Kalau dia gosok gigi sambil mulut dia berdarah kan, dia lari daripada bilik air. Inilah yang berlaku anak-anak. Sangat menakutkan. Ini yang anak buah Mak Jah pernah cerita berlaku pada kawan dia. Dia kata, "Ui, kalau kena macam ni memang menakutkan, memang ngeri sangat kejadian tu kan anak-anak." Jadi itulah dia banyak sebenarnya cerita asrama ni. Kalau Mak Jah nak cerita, macam-macam cerita. Anak buah Mak Jah ni, bilik dia tu, bilik yang dia duduk, macam tu jugalah. Dia dah berdeka tahu anak-anak. Dia biasa dia kata 2 tingkat 2 macam tu. Dia kata bila salah seorang kawan tu balik kampung, dia kata macam ada emergency ke apa-apa, tinggal kadang-kadang dia orang 4 orang satu bilik kan. Kadang-kadang 3 orang, tengoklah. Dia kata yang dia ni 4 orang, tapi dia kata kalau balik je salah seorang, tempat yang kawan tidur tu kena bubuh bantal. Dia kata kena bubuh bantal. Bila nak malam kita nak tidur tu kan, buat-buat macam ada orang tidur, bantal tu baring kan, lepas tu bubuh selimut. Kalau tak buat macam tu, dia kata ada benda lain yang tidur. Bayangkanlah, dia kata pernah sekali dia orang terlupa nak buat macam tu. Dia kata bila terlupa nak buat, nampak anak-anak tengah mengiring ke lain, ada orang lain yang tengah tidur. Siapa tu? Kita tahu kan kawan kita dah balik kampung, tiba-tiba tempat dia ada orang tidur. Tak pengsan. Mesti kalau Mak Jah dah pengsan dah anak-anak kan. Jadi itulah dianya. Memang kalau kehidupan di asrama ni memang sangat-sangat orang kata sangat-sangat buat kita rasa teruja kan anak-anak. Banyak kes-kes berlaku. Yelah, yang histeria pun ada. Jadi macam-macam kejadian banyak berlaku di asrama. Kenapa Mak Jah pun tak tahu. Mungkin bangunan juga kan anak-anak. Kadang-kadang sekolah-sekolah ni bangunan yang tapak dia tak berpelok. Ada yang kadang tu bangunan sekolah lama-lama zaman-zaman British kan. Jadi sebab itulah tempat tu berhantu. Jadi itulah dianya anak-anak yang dapat Mak Jah kongsikan pada kali ini kan, pengalaman seram di asrama. Mak Jah bukan apa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada anak-anak yang sudi menyokong Mak Jah daripada dulu sampai sekarang, tak henti-henti bagi ucapan-ucapan buatkan Mak Jah rasa macam sangat macam teruja, sangat dihargai. Selalu anak-anak di luar sana mendoakan kesihatan Mak Jah dan keluarga. Mak Jah baca semua komen anak-anak. Jadi itulah anak-anak kan. Dan insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi di minggu depan dengan cerita yang lain pula anak-anak kan, tapi tetap seram. Jadi apa pun, ingat pesan Mak Jah ya anak-anak. Hidup dalam dunia ni jangan leka anak-anak, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.